Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita bersua lagi dalam PDPR 27 Julai. Okey, apa khabar semua anak-anak? Baik. Okey, alhamdulillah. Sihat ke? Sihat? Semangat ke? Sihat. Okey, alhamdulillah. Nuri Narina Samsu. Waalaikumsalam Ustazah, khabar baik, alhamdulillah sihat. Okey, alhamdulillah. Jadi hari ini kita teruslah ya. Yang baru masuk nanti kita terima je lah. Jadi Ustazah share screen sekarang. Sebelum tu kita baca doa dululah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisan yafqahu qawlana, amin ya rabbal alamin. Okay, jadi hari ni kamu nampak ya apa yang Ustazah tunjukkan sekarang. Ada 22 orang yang respon, iaitu nama-namanya lah yang respon. Nampak kecil, sangat halus sangat namanya kan. Okey, ramai juga, terima kasih. Dan kita nak tengok apa yang kamu tulis ni betul ke tidak kan. Okey, Alia Atilah ada masuk ni. Okey, jadi ini jawapan adalah seorang daripada pelajar yang telah menjawab ni, iaitu yang pertama sekali Rabiatul Adawiyah. Okey, kita tengok jawapan Rabiatul Adawiyah dahulu ya. Jadi ini contoh soalannya. Tadi kan, jadi SPM nanti soalan dia pun lebih kurang beginilah juga. Okey, setiap Muslim wajib memelihara imannya daripada terbatal. Ini hanya penerangan sahaja. Okey, apakah maksud? Bila apakah dan maksudnya dua, jadi tak perlulah hurai panjang sangat ya. Tapi 2 markah, maksudnya satu jawapan tu agak panjang, tapi janganlah sampai panjang macam karangan PM tu ya. Dia nak maksud batal iman melalui i'tiqad. Melalui i'tiqad. Jadi nanti lepas ni kita tengok apa jawapannya. Jadi 2 markah sahaja. Okey, soalan 2 adalah nyatakan 2 contoh i'tiqad yang membatalkan iman. 2 markah juga. Jadi bila ada 2 kat sini, okey, bila ada 2 kat sini dan 2 markah, maka tak perlu huraian pun. Dia nak nyatakan pendek sahaja, jawapan mesti dalam point. Okey. Yang ketiga, jelaskan. Bila jelaskan ini, maka jawapan dia kena ayat lengkap. Maksudnya kalau sepatah perkataan saja berdosa, batal iman, tak boleh. Dia kena ayat lengkap. Kalau BM tu subjek dan predikat lengkap ya. Okey, dia nak 2, maka 2 markah juga pendek-pendek sahaja, cuma ayat itu lengkap. Okey, dan yang terakhir terangkan. Kalau terangkan ni biasanya 4 markah dan mesti ada kasut. Ustazah pernah sebut dahulu kan. Kasut. Kasut tu apa? Kerana ke, agar ke, supaya ke, untuk ke kan. Dia kena ada kata sendi. Dia nak 2 kesan melakukan perkara yang membatalkan iman. Okey, ini soalan tadi. Sekarang kita tengok pula kepada jawapan ya. Okey, maksud batal iman. Dia kena buat gini. Dia satu isi, satu jawapan tu dah 2 markah dah. Jadi bila batal iman, kata kunci yang kamu kena ada tidak percaya. Tak tulis ragu-ragu pun tak apa, tapi kalau tulis dua-dua lagi molek tidak percaya atau ragu-ragu. Itu kata kunci dia. Jadi hafal sekarang semua. Apa maksud batal iman? Kalau iman sahaja, percaya dengan hati, berikrar dengan lidah, beramal dengan anggota. Ni ada perkataan batal. Bila ada perkataan batal, maka kamu kena ada kata kunci dia tidak percaya atau ragu-ragu. Ragu-ragu tentang apa? Perkara yang berkaitan. Ni kena hafal ni. Uluhiyat, nubuwat, perkara gaib dan syariat. Okey, sekarang kita tengok jawapan pelajar-pelajar. Okey, kesalahan ni Rabiatul Adawiyah punya ya. Kalau Rabiatul Adawiyah punya, dia tak boleh keluar terus 2, 1, 2 macam ni, sebab pemeriksa nanti tak tahu soalan nombor berapakah ini dah. Okey, jadi kena tulis soalan 2 tepi tu 2 Okey, Rabiatul Adawiyah tak tulis nombor kan?
Tak. Tak tulis. Nanti dia periksa memang kena tulis. Kalau tak tulis menyusahkan pemeriksa. Okey, apa Rabiatul jawab? Berasa tidak percaya. Okey, ni isi dah ada. Bagus. Atau ragu-ragu. Tak 3 buku kan? Dari segi uluhiyat. Okey, alhamdulillah, bagus. Jadi kat sini dapat dah. Cuma ada sikit okey, betul. Dapat 2 markah kat sini. Okey. Kita tengok pula jawapan pelajar yang kedua. Ni jawapan daripada Nurul Nur Batrisha. Okey, kita tengok jawapan Nurul Nur Batrisha. Jawapan dia. Okey, nampak tulisan dia? Tulisan kecil ni. Hebat betul mata kamu ni. Ragu kamu ni. Okey, berasa ragu-ragu atau tidak percaya. Jadi yang ini pendek sangat ni. Tak tahu nak bagi markah berapa. 1 je lah kot. Sebab ada dah ragu-ragu tidak percaya tapi tak ada uluhiyat. Tapi dia tulis kat bawah ni pula. Benda pula tulis kat bawah ni. Jadi tak kira lah Okey. Sekarang kita tengok pula jawapan pelajar yang ketiga. Masuk saja dulu. Cara jawapan betul dah macam ni Okey, masuk saja dulu. Okey, kemudian jawapan yang ketiga ialah daripada Nur Hazatul Syakirah Nur Hazatul Syakirah. Jawapan dia nampak tulis kecil ni hebat. Okey, iman terbatal kerana dia tak tanya pun kenapa. Tadi tak tulis kerana ni Syakirah iman terbatal kerana. Sedangkan dia cuma tanya apa? Dia tak tanya pun, dia tanya apa maksud kan. Iman terbatal ialah, sepatutnya ialah kat sini tidak percaya atau ragu dengan perkara berkaitan ketuhanan, kenabian, perkara ghaib dan syariah. Betul, 2 markah juga. Bagus kan. Kadang-kadang kamu tulis perkara ghaib. Kalau tak nak tulis perkara ghaib, tulis ghaibiyat, nubuwat. Kalau ketuhanan, uluhiyat. Sama je, uluhiyat tu sama dengan ketuhanan, nubuwat tu sama dengan kenabian. Dia dapat juga markah kat sini. Okey, Aisyah ni di sini. Okey, saya jawapan dia pun sama juga ni, tak ada nombor berapa. Sebab nanti periksa kamu cuma hantar jawapan sahaja. Maka kamu kena tulis nombor ni. Tu nombor kat sini 2. Lepas tu ada kurungan kena tulis nak Aisyah Hani dan semua pelajar-pelajar. Esok Ustazah akan serabutnya tak tahu nombor berapa soalan budak ni jawab kan. Kena tulis. Kalau 2B, tulis 2B dalam test pack. Susunannya biar cantik. Tidak percaya atau ragu-ragu dengan Tuhan, pendek sangat, 1 markah sahaja. Sepatutnya ketuhanan, kenabian, perkara ghaib dan syariah. Ingat 4 benda tu. Okey, ragu-ragu atau tidak percaya dengan kenabian, ketuhanan, kenabian, perkara ghaib dan syariah. 4 tu baru dapat 2 markah. Sekarang kita tengok soalan kedua. 2 contoh iktikad yang membatalkan iman. Iktikad yang membatalkan iman. Kita tengok skema dia tadi sekejap sini. Okey, mengingkari kewujudan Allah. Okey, mengingkari sifat ni, kewujudan Allah. Kamu tengok ni. Ini antara pilihan jawapan dia. Kewujudan Allah, sifat kesempurnaan Allah ni berkaitan dengan Allah dulu. Menyifatkan Allah dengan sifat yang tidak layak. Ni semua Allah Tengok Allah. Hak ni Allah. Okey. Hak ni pun Allah Meyakini ada kuasa lain memerintah alam. Okey, ni habis sampai sini ni bab yang jawapan dia berkaitan dengan Allah sahaja. Betul belaka kalau kamu nak buat Allah saja. Ni contoh iktikad membatalkan iman. Yang kedua, meyakini mengingkari kenabian. Ni nabi pula. Ingkar kenabian dan kerasulan salah seorang atau semua nabi. Ini pun rasul juga mengingkari kerasulan Nabi Muhammad. Ni habis dah. Ni hari kiamat pula. Hari kiamat. Mengingkari hari kiamat, mahsyar, pembalasan, alam barzah ni. Apa-apa saja, malaikat dan jin, mengingkari malaikat dan jin ni alam ghaib pula ni kan. Ghaibiyat. Okey. Ini antara contoh jawapan. Jadi kita tengok jawapan pelajar. Aisyah Hani Okey. Aisyah Hani kata ni pun sepatutnya Aisyah Hani ni dia tak buat kepala jawapan. Aisyah Hani ni dia tak buat kepala jawapan Kepala
jawapan. Yalah, faham dah tulisan Ustazah tu ya? Gitu, kepala jawapan. Ingat tu Aisyah Hania ataupun sesiapa sahaja kena buat kepala jawapan dalam peperiksaan pertengahan tahun nanti. Kalau tak buat juga menyusahkan pemeriksa, menghilangkan mood pemeriksa sebab dia kena buka balik soalan, tengok soalan tu tentang apa. Okey, sekarang kita tengok jawapan dia. Tidak percaya Allah itu wujud betul sebab dia bukan nak huraian pun ya. Jadi 1 markah sebab dia nyatakan sahaja. Soalan dia nyatakan sahaja. Percaya kuasa lain selain Allah tu wujud betul, 1 markah. Kalau ni dapat 1 markah daripada 2 sebab pengertian dia tak cukup kan. Jelas. Okey, kita tengok yang ni dulu ya. Okey, Siti Nurina Arina ada. Ini jawapan dia. Okey, ada. Salah buat. Okey, apa kesalahan? Cuba kita tengok sama-sama kesalahan apa. Yang pertama, tak ada apa? Tak ada nombor soalan. 2A tak ada. Okey, kepala jawapan dia buat ya, maksud batal iman melalui iktikad ialah berniat untuk keluar agama Islam, bukan. Jadi ini salah ni, berniat keluar Islam ni murtad. Dia bukan batal iman ya. Okey, batal iman ni tidak percaya. Okey, salah atau maaf Nurin ya. 2 contoh iktikad yang membatalkan iman, melakukan ibadat untuk mendapat pujian, ini lebih kepada syirik khafi, syirik ya. Berniat untuk keluar agama Islam. Dia nak 2 contoh iktikad. Melakukan ibadah untuk mendapatkan pujian, ini tak tepat sangat ni. Dia bukan membatalkan iman. Dia cuma batal pahala sahaja. Yang berniat untuk keluar agama Islam, dia tak menepati skema tadi, tapi kemungkinan betul sebab memang contoh iktikad, dia berniat kan. Kemungkinan betul dapat 1 markah. Okey, seterusnya kita tengok jawapan pelajar lain pula. Azian ya. Okey, kalau Azian punya, okey, dia ada pun dia tak ada nombor. Dia tukar jadi nombor sendiri. Ya, sebenarnya 1 Roman dia dah tukar jadi 1 tu. Jadi mengelirukan pemeriksa. Ingat ya, nombor soalan kalau dia 1 Roman, 1 Roman lah. Kalau satu biasa tu satu biasa. Kalau AA lah, kita tak boleh ubah dah ya. Okey, jawapan dia tadi tidak percaya atau ragu-ragu dengan perkara berkaitan seperti perkara-perkara berkaitan seperti ketuhanan, kenabian, perkara gaib dan syariat. Okey, betul, dapat 2 markah sini. Okey, kemudian tak ada kepala jawapan juga. Kena buat kepala jawapan. Kepala jawapan dia 2 contoh iktikad yang membatalkan iman ialah mengingkari kewujudan Allah, betul. Mengingkari kewujudan malaikat, betul. 2 markah juga kat sini. Alia Natasha, ada dah Alia Natasha dah ni ke tak boleh masuk, tak boleh join. Alia Natasha kita tengok soalan nombor 3. Soalan nombor 3 ialah jelaskan 2 syarat iman boleh terbatal. Okey, kita tengok syarat iman boleh terbatal di sini. Okey, kita turunkan sikit ya. Nah, ini. Okey, 2 syarat iman boleh terbatal iaitu dia nak jelaskan tetapi markahnya 2 sahaja. Jadi 1 dia nak 2. Jadi pendek-pendek pun tak apa. Okey, 2 syariat iman terbatal iaitu yang pertama, mengetahui perkara yang dilakukan membawa diri kepada kekufuran. Dan syarat dia tahu. Okey, yang pertama dia tahu benda tu boleh menyebabkan kekufuran. Kalau dia tak tahu, contohnya buat suatu tu dia tak tahu benda tu boleh menyebabkan kekufuran, maka belum jatuh lagi batal iman ya. Dia kena tahu, sebab tu kena belajar. Yang kedua, mengingkari perkara asas dalam Islam seperti rukun iman dan rukun Islam. Hak ni pun dia tahu. Dia tahu rukun iman ada 6, rukun Islam ada 5. Lepas tu dia tolak 1 je. Dia tak percaya pada hari kiamat. Orang lain percaya belaka katakan. Pun boleh membatalkan iman. Tu syarat dia, mengingkari. Yang ketiga, melakukan perkara yang jelas kufur. Contohnya dia tolak Quran, dia hina Quran, jelas ya. Contohnya dia koyak Quran, dia pijak-pijak Quran. Yang itu adalah perkara membatalkan iman. Melakukan dengan sengaja tanpa paksaan. Kalau dia dipaksa, maka tak batal iman. Yang itu syarat terbatal iman. 1 jawapan, 1 markah juga. Okey. Jadi sekarang kita tengok jawapan pelajar yang berikutnya. Alia. Sekarang kita tengok jawapan Alia ya. Okey, jawapan Alia. Okey, kita tengok yang pertama. Maksud iman batal iman iktikad ragu, betul. Dengan walaupun dikata tak ada, tidak percaya, ada ragu, bolehlah. Perkara yang berkaitan dengan ketuhanan, kenabian,
perkara gaib syariah. Dapat 2 markah di sini, ya. 2 contoh i'tikad yang batalkan iman adalah mengingkari kewujudan Allah, betul? Mengingkari hari kiamat. Okey, betul. Ni dapat 2 markah. Cuma cara jawab dia dah pertama tak ada kepala jawapan. Menyusahkan pemeriksa. Spoil mood pemeriksa. Yang kedua, dia tak jawab dengan point. Ingat ya, Elisha kena jawab point. Pendidikan Islam mesti kena jawab dengan point. Okey. Kemudian ni soalan tadi ya. 2 syarat iman boleh terbatal pun kena point juga. Dash yang pertama, mengetahui perkara yang dilakukan membawa pada kufur. Okey, betul? Dia tahu, mengetahui. Ini kata kunci dia, mengetahui. Dia tahu benda tu boleh jadi kufur. Satu markah. Melakukan dengan kehendak sendiri, bukan paksaan, 1 markah. Kena hafal semua benda-benda ni, ya. Okey, seterusnya soalan yang keempat. Okey, soalan yang keempat ialah terangkan 2 kesan melakukan perkara yang batalkan iman. Okey, anak-anak bila terangkan, kamu kena ingat benda ni kena ada kasut. Dia nak 2. Okey, terangkan 2 kesan melakukan perkara yang membatalkan iman. Okey, apa kesan dia? Kita tengok skema sekejap, ya. Tunjuk sekejap skemanya. Okey, yang ni. Ini dia kesan. Dia nak tadi 2 kesan melakukan perkara membatalkan iman. Yang pertama, kena hafal terus ya. Rosak segala amalan soleh. Sebelum ni macam syaitan, iblis dulu atas dunia ni adalah makhluk yang paling taat perintah Allah, yang paling banyak beribadat. Bila iman dia rosak, dia kufur, tak ada pahala satu pun dah. Sebab tu kena jaga elok-elok. Rosak segala amalan soleh dan ibadah lakukan, tu kesan dia. Tapi dia kena ada huraian, sepatutnya 1 huraian ya. Dan bukan huraian. Jawapan tepat ya. Dan bukan huraian. Kena buat kerana ke, agar. Dan isi kedua. Tidak diampunkan dosa oleh Allah. Okey, betul, diampunkan sekiranya tidak bertaubat. Okey, bolehlah sekiranya ni boleh juga dijadikan huraian, tapi seeloknya buatlah panjang sikit. Kerana apa tidak okey, kerana tidak bertaubat boleh. Sekiranya pun boleh ya. Tidak masuk syurga. Betul juga, buat kerana apa pula? Hilang hak harta pusaka. Kerana apa pula ya. Okey, kita tengok jawapan pelajar sebab masa pun dah nak masuk masa orang lain dah ni ya. Okey, masih lagi Alia Natasha punya. Okey, ini jawapan Natasha tadi ya. 2 kesan pun sama, kena jawab point. Kepala jawapan dah ada ni, kepala jawapan dia. Kepala jawapan ni point pertama ni, diharamkan memasuki syurga. Betul, tapi soalan dia terangkan. Dia tak ada huraian, jadi dapat 1 markah. Rugi ke tak rugi? Rugi kan? Sepatutnya memang dia boleh dapat 2 markah. Diharamkan masuk syurga kerana telah kerana tidak percaya kepada rukun iman. Buatlah apa-apa kan? Dan yang kedua, tidak diampuni dosanya oleh Allah jika tidak bertaubat. Yang ni betul-betul dia hafal ni ya. Dapat 2 markah. Okey. Itu jawapan yang tepatnya. Okey, seterusnya kita tengok jawapan pelajar yang berikutnya. So, okey, sekarang ni jawapan Nurul Fariza. Jawapan Nurul Fariza, ini soal jawapan dia, kita tanda sedikit ya. Apa kesalahan? Siapa boleh nampak kesalahan Fariza? Okey, bagi tahu Ustazah sebab kita nak cepat ni. Apa kesalahan Fariza ni? Nombor soalan tak ada. Yang kedua, kepala ada tak? Kepala jawapan ada. Tapi apa yang dia salah? Dia salah apa? Dia tak buat point. Dia tak buat point. Dia jawab dalam ayat. Ya, betul. Dia jawab dalam ayat, dia tak jawab dalam point. Tapi pemeriksa memang tanda juga, tapi masa gitu ya kan. Mungkin dia stres. Tengok jawab tulisan penuh je. Okey, maksud batal iman melalui i'tikad ialah iman yang terbatal akibat ragu-ragu. Melalui i'tikad ialah iman yang terbatal akibat ragu-ragu. Betul, perkara ketuhanan ada, perkara gaib ada. Apa yang tak ada? Kenabian tak ada, syariat tak ada kan. Tapi kemungkinan pemeriksa akan bagi 1 markah atau 2 markah. Tengok atas budi bicara pemeriksa sebab tak cukup.
Kan, dua contoh intikad batalkan iman ialah tidak percaya akan kewujudan Allah, betul, satu markah. Tidak percaya kewujudan syurga neraka, satu markah. Tidak percaya kepada Rasul, satu markah. Mempercayai ada Tuhan lain, satu markah. Boleh belaka. Dua syarat iman boleh terbatal ialah tahu. Okey, tahu. Ada perkataan tahun, betul. Bahawa perkara dilakukan membawa kufur, betul, satu markah. Membuat suatu yang membawa pada kufur dengan cara paksaan. Membuat suatu tanpa, bukan dengan cara, tanpa paksaan. Kalau dengan paksaan, dia tanpa kalau dia kena paksa, dia tak jadi kufur sebab dia terpaksa, orang tak parang dia suruh keluar Islam, kan, dia tak jadi kufur. Yang jadi kufur ialah dengan cara paksaan. Jadi yang kedua ni salah ayat sikit ni. Kena hati-hati menulis. Dua kesan melakukan perkara batalkan iman ialah diharamkan masuk syurga dan kekal di neraka. Ini tak ada huraian juga, dan ini bukan huraian. Ya, jadi sini jawapan dia dapat satu markah saja. Betul ni, betul, tetapi satu markah sahaja. Tidak dibenarkan mengambil harta pusaka yang ditinggalkan oleh Muslim. Okey, kemungkinan besar yang ni akan jadi huraian. Tapi kalau nak jawapan mantap, kena letak kasut. Okey, beres. Sekarang kita nak tengok soalan yang berikutnya. Okey, masa kita pun dah tamat ni. Ustazah nak ambil satu je yang kebat, yang lain Ustazah tunjuk kemudian, ya. Okey, Ustazah ambil satu yang kebat ni. Soalan kebat, kita tengok soalan kebat. Tu je jawapan dia pendeknya. Okey, keimanan. Okey, kamu tengok ni. Soalan dia, keimanan kepada Ar-Raqib, ya, keimanan kepada Ar-Raqib menjadikan seseorang hamba sentiasa berhati-hati dalam melakukan suatu perkara agar tidak bercanggah dengan syariat Islam. Okey, masalahnya kadang-kadang pelajar dia tak tahu apa dia Ar-Raqib. Ar-Raqib tu apa? Tapi kat sini dia tulis dia kan dalam soalan, kan. Kat sini dia tulis dah ni, Ar-Raqib menunjukkan Allah sentiasa mengawasi. Allah Maha mengawasi. Ke mana-mana kita pergi, Allah mengawasi. Tak? Tapi kalau dia tak cakap mula-mula, mungkin kita tak tahu Ar-Raqib tu apa. Jadi Allah tu Maha mengawasi, menjadikan seorang hamba sentiasa berhati-hati dalam melakukan suatu perkara agar tidak bercanggah dengan syariat Islam. Sebagai seorang pengawas, jadi kamu pun sekarang bayang kamu ni pengawas, biar kamu tak pengawas pun, ya. Bagaimana cara yang boleh anda lakukan untuk mencegah kemungkaran yang berlaku di sekolah? Okey, macam mana kita nak mencegah kemungkaran yang berlaku di sekolah? Senang sahaja. Tengok jawapan dia. Okey, jawapan pelajar ini siapa tadi ni? Fariza, kan? Sebagai seorang pengawas, cara yang boleh saya lakukan untuk mencegah kemungkaran berlaku di sekolah ialah, okey, ini kepala dia panjang, untuk kebat kepala dia pendek pun tak apa. Sebagai seorang pengawas, saya perlu gitu terus, ya. Mematuhi peraturan sekolah. Mematuhi peraturan sekolah ini betul juga, tapi lebih kepada pelajar biasa. Dan ini ada isi kedua, sebaik dia buat dan. Mengawasi rakan-rakan untuk tidak melanggar. Okey, ini jawapan. Isi dia mengawasi rakan-rakan untuk tidak melanggar peraturan. Okey, ini isi dia. Maksudnya dia perlu mengawasi rakan-rakan. Satu markah untuk isi. Contohnya sentiasa mengawal mereka meniru semasa peperiksaan. Ini pengawas peperiksaan, ya. Okey, jadi kamu dia di sekolah. Kamu jangan fikir kamu tu pengawas peperiksaan. Kamu fikir kamu tu pengawas sekolah, ya. Yang logik dengan kamu boleh. Yang ni macam nak terpesong sikit, ni macam pengawas peperiksaan. Kalau kamu ni pengawas sekolah, kamu pun periksa juga, ya. Okey, jadi markah dia Ustaz bagi satu saja kat sini. Okey, last sekali Ustaz tunjuk satu jawapan pelajar yang berikutnya. Ismi. Okey, ini jawapan Ismi. Jawapan Ismi, kita tengok 2B dia. Okey, kita tengok jawapan dia, ya. Okey, kita kebat je. Sebagai seorang pengawas, saya akan menjalankan tanggungjawab dengan amanah agar murid. Okey, dia ada menjalankan tanggungjawab dengan amanah. Sini, ya, satu markah sini isi ni. Okey, satu markah. Okey. Ini satu, menjalankan tanggungjawab ni dah dapat ada satu isi dengan amanah, satu isi. Ada agar ni lah huraiannya, agar murid yang lain patuh peraturan sekolah. Okey, satu isi lagi sini. Ada contoh menegur kesalahan dilakukan oleh mereka, satu markah. Ada kesimpulan kita sebagai manusia adalah menghindari perkara yang tidak baik kerana semua dilakukan dilihat olehnya. Okey, betul, 4 markah. Ini bagus, jawapan kebat yang bagus dari Ismi. Okey, tengok jawapan Ismi, 2 contoh perintah Allah. Okey,
Okey, Allah Subhanahu Taala perbuatan makhluknya sama ada mematuhi perintahnya. Okey, senang je ni dua contoh perintah Allah. Solat 5 waktu. Membayar zakat. 2 markah di sini. Ni markah percuma ni. Tapi buat point ni. 2 akibat tidak mematuhi perintah Allah ni pun mula reka ni. Orang tak belajar boleh akan masuk neraka. Soalan dijelaskan tetapi 4 markah. Tengok ni. Tadi jelaskan tapi 2 markah, ni jelaskan 4 markah. Jadi jawapan ni kena panjang sikit lah, tengok markah dia. Ya. Mendapat dosa ni sebenarnya salah sebabnya tak mana subjek predikatnya. Siapa yang mendapat dosanya? Jadi kita tak boleh bagi markah. Sebab soalan dia jelaskan. Ya. Kalau nyatakan tak apa macam ni. Kalau jelaskan tak boleh. Dan markah dia pula 4. Takkan 4 markah jawapan 2 patah perkataan. Okey anak-anak sekalian. Rasanya itu sahaja yang sempat kita bincangkan. Dan Ustazah harap kamu nampaklah sedikit sebanyak bagaimana untuk menjawab soalan nanti. Kita ya. Satu, dua, tiga. Okey, beres. Terima kasih. Okey, jadi itu sahajalah untuk hari ini. Apa-apa soalan boleh tanya dalam grup ya. Kita dah bincang jawapan tu, nanti Ustazah bagi skema. Okey. Okey, sama-sama. Terima kasih Ustazah. Sama-sama. Terima kasih Ustazah. Sama-sama kasih.